Video menyanyi raya tapi promosi judi. Pakai baju raya, menyanyi lagu raya, suasana raya, tapi seni kata dia ajak berjudi. Orang yang berpuasa itu akan gembira dua kali. Yang pertama waktu dia berbuka. Yang kedua Nabi kata ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Besar ibadat puasa ni, besarnya ibadat puasa yang Allah rahsia ni. Rupanya rahsia itu ketika mana kita ambil buku kita di padang mahsyar, waktu tu kita akan berasa seronok waktu tengok betapa banyak Allah Ta'ala gandakan pahala puasa. Pintu syurga ada 8. Salah satu daripada pintu syurga itu namanya Rayyan. Nabi kata yadkhulu minhu shaimun. Pintu tu hanya orang yang banyak puasa saja masuk melalui pintu itu. Mulianya puasa. Nabi kata pintu tu orang yang rajin puasa saja masuk. Boleh angkat tangan ke waktu tu? Tak angkat tangan. Kalau kita daripada hidup yang rajin puasa, apabila orang-orang yang rajin puasa ni bangun hari anugerah di depan berapa ratus bilion manusia, Allah pun umum bangun mereka-mereka yang dahulu meninggalkan syahwat makan dan minum kerana aku, yang paling banyak menahan syahwat makan dan minum kerana aku pada siang hari. Hari ini mereka dimuliakan dengan anugerah khas masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami semua reda Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua reda Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Di Matin ni tak kira masa kuliah, masya-Allah. Saya sampai tak sat tengok ada 10 orang lah. Saya telefon ustaz tanya silat tarikh ke ni, nak batas balik 10 orang pun bukan dalam masjid, duduk kat tepi-tepi tu. Saya ingat saya silap lah. Rupanya betul tarikh hari ni. Dan tengah hari ni Allah SWT bagi kesempatan sihat kepada saya dan tuan-tuan semua. Yang kedua, Allah bagi hidayah kepada saya dan tuan-tuan semua untuk sama-sama hadir majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, untuk kita melihat sejauh mana matlamat Allah menciptakan saya dan tuan-tuan yang kita capai sepanjang hidup, dan juga khusus dalam bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah
bulan ini sebagai bulan khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan Allah bulan ni, Allah Ta'ala pilih kita, saya dan kita semua nak untuk tunjuk kepada Allah bahawa kita menghargai apa yang Allah bagi. Tuan-tuan, kalau bagi benda ke orang dan orang tu buat layan tak layan, kita kecil hati, kita sakit hati, nombor 3 kita tak bagi dah. Begitulah pemberian Allah di dalam Ramadan. Ramadan ni pemberian Allah. Sebab tu kalau kita musafir, semayang hak 4 boleh buat 2, Zuhur hak 4 boleh buat 2. Kalau kita musafir, mana lagi afdal, kita nak buat 4 juga, bilangan dia banyak 4, ataupun kita nak buat 2 saja Zuhur. Kata para ulama, yang lebih afdal 2 tu, bukan hak 4 tu. Sebab 2 itu hadiah dan pemberian Allah. Mengambil dan menghargai hadiah itu lebih utama daripada tidak mengambil hadiah itu. Faham tak? Ini konsep. Ini konsep. Maka Ramadan ni hadiah. Ramadan ni hadiah daripada Allah. Maka Allah sedang melihat saya dan kita semua. Bermula daripada 1 Ramadan, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha merekodkan, Allah rekod ibadat saya dan tuan-tuan, dan Allah tahu siapa yang ra'i hadiah yang Allah bagi dan siapa yang buat tak heran kepada hadiah di dalam Ramadan yang Allah bagi. Semua hak duk dalam dewan ni, saya yakin kalau suruh senarai 10 kelebihan Ramadan, semua boleh senarai ni. Saya yakin sangat, insya-Allah. Sebab semua kaki mengaji. Orang tak minat mengaji, dia tak mai pukul 12. Tak ada nak mai pukul 12 ni. Bukan waktu mengaji pukul 12 ni. Saya pusing satu Malaysia. Jadual ceramah di Sabah pun ada, di Sarawak pun ada. Tak danpi je, sebab kes lagi banyak, tak danpi je. Cuma nak abangnya, tak ada siapa lagi yang minta pukul 12 tengah hari. Mati ni je. Kan? Bila minta 12 tengah hari, saya sampai tak sat tengok 10 orang. Saya kata betul dah. Memang tak kena dah waktu ni. Kan? Saya sampai tak sat, tengok tak ada orang tu, saya kata betul dah tak kena waktu ni. Rupanya sangkaan saya tu salah lah. Sebab mati ni tempat mengaji, dia mai 300-400 orang juga, walaupun pukul 12 tengah hari. Tuan-tuan, maksudnya saya nak abang hak tasat ni, hak dalam ni semua tahu kelebihan bulan Ramadan. Bila tuan-tuan tahu kelebihan Ramadan, maksudnya tuan-tuan tahu Allah bagi hadiah tu kat tuan-tuan. Bila Allah bagi Lailatul Qadar dan kita tak ambil, sebab tu orang yang bila Allah hadiah dekat dia Lailatul Qadar, ayang tadi minum dah dari abang sampai lohok. Subhanallah, tak boleh semangat sangat. Bila kita tahu apa kelebihan Ramadan, ada yang tahu 6, ada yang tahu 8, ada yang tahu 11 kelebihan Ramadan, maksudnya dia tahu Allah bagi hadiah dekat dia banyak tu. Tetapi Allah sangat marah kepada saya dan kita semua yang tahu aku bagi hadiah, tapi dia tak di luar rumah dia aja, dia tak buat masuk pun di dalam kehidupan dan dalam rumah dia hadiah yang aku bagi tersebut. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok orang
bila dia daripada awal sambut Ramadan, dia tak sambut Ramadan. Orang daripada awal hidup dia, Allah jadikan Ramadan bulan Quran, bulan sedekah, bulan qiyam tarawih, bulan Lailatul Qadar. Bila daripada awal dia tak pernah heran dengan hadiah-hadiah yang Allah bagi, dia tak pernah peduli dengan hadiah-hadiah yang Allah bagi, bahkan dia lempar di jalan hadiah-hadiah yang Allah bagi. Tuan-tuan tengok orang yang macam ni sampai hari ni Ramadan 1442 Hijrah, dia masih tidak melakukan apa-apa pun ibadat, bahkan puasa pun tak. Tidak, subhanallah. Saya tengok video budak muda, saya sebut dalam 2-3 ceramah pasal Ramadan. Ada satu orang budak muda ni, pengikut dia ramai dalam Insta ke apa, saya tak tahu, tak reti ingat pun kan. Dalam video tu dia bagi tahu, kata dia cakap kawan dia cakap fasih, Tuhan bagi kat dia fasih, budak lelaki Islam, Melayu Islam kita lah. Dia cakap lepas tu dia kata, saya kalau Ramadan saya tak puasa. Orang lain mungkin dengar ayat tu orang rasa biasa tuan, tapi saya bila dengar ayat tu saya berhenti. Saya jadi berhenti, saya punya otak jadi panas, saya punya hati dia jadi... Anak-anak remaja tak puasa ramai, tapi hak berani umum, dia famous, dia berani umum depan orang, yang tu tak ada. Bila satu orang Islam dia tak peduli, dia tak hina Allah, dia nak hina agama, dia nak hina diri dia. Dia nak habaq kata aku Allah laknat. Orang hak umum dosa yang Allah dah tutup ni, dia nak habaq kat orang aku ni Tuhan laknat. Kerana manusia ni bila Tuhan tutup aib dia, esok dia bangun, dia umum. Nabi kata Allah tak ampun dosa dia. Macam ni. Sebab tu bila saya tengok video macam tu, saya jadi ketak ni, saya jadi otak jadi panas, hati jadi ketak, jadi berombak kan. Dah hang tak puasa pasal apa? Pi umum kat orang. Subhanallah. Ni hak tahun ni punya, tuan, hak tahun ni. Saya bukan cari dia punya video, bukan cari tuan. Benda tu dia naik. Dia naik, kita tekan, tengok apa dia kan. Lepas dia bagi tahu dia tak puasa, anak remaja lelaki ni dalam duk kawan cakap petah, dia cakap petah Tuhan bagi kat dia fasih, cakap petah. Dia kata sebab apa saya tak puasa? Ni bukan dia muka tak menghina, dia tidak menghina Islam. Cuma dia tak tahu kata hak dia buat tu dosa besar. Hak dia umum tu mengumumkan maksiat yang disatir oleh Allah, maksiat yang ditutup oleh Allah, itu adalah dosa besar kan. Kita tengok muka dia, kita tahu dia bukannya belagak ke, dia bukannya mencabar Allah SWT kan. Tapi bila dia umum kata dia tak puasa, dia kata pasal apa? Sebab saya tak solat pula dah. Rupanya dia duk dengar orang bagi tahu kan, memang dia duk dengar juga tazkirah ni apa sebenarnya, ada maklumat, maksudnya dia ada maklumat kalau tak semayang puasa juga tidak diterima. Puasa berlaku kan, yang ni bekas pahala. Bila dia puasa dia sah apa semua, masuk pahala. Tapi bila tak semayang, seperti bekas tu kita pi tebuk pula satu lagi, pi tebuk lubang, keluar kot tu. Itu maksud dia kan. Bukan maksud remaja tadi, maksud yang ulama duk cerita ni.
Kalau puasa tapi tak tutup aurat, kalau puasa tapi tak solat. Jadi mungkin dia ada maklumat tu, maka dia pun apply dalam hidup dia. Dah tak semayang, baik tak payah puasa, letih ya, maka dia pun makan. Subhanallah. Dah makan umum kat orang pula. Kata dia tak puasa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang cukup besar kepada orang kita. Kemudian Malaysia ni kalau nak sesak dada dengan orang kata isu semasa ni, tiap-tiap hari pun boleh kan. Dia keluar hak tu, dia keluar pula sehari dua ni video menyanyi raya tapi promosi judi. Kita tak cari benda tu, tapi dia keluar, tekan dengar, subhanallah. Video ni pun samalah, tapi lebih berat. Video anak muda Cina ada, India ada, tak silap saya, Melayu 3-4 orang. Anak-anak muda Melayu pakai baju raya, menyanyi lagu raya, suasana raya, tapi seni kata dia ajak berjudi. Subhanallah. Ni sampai tahap apa ni kita punya masyarakat punya, dia tak jaga kehormatan, dia tak bela dah kehormatan Islam ni sampai tahap. Tuan-tuan, lagu tu ajak main judi, nama apa? Judi nombor-nombor tu. Saya waktu tengok video tu, saya bukan reti pun. Saya tak tahu pun kata lagu tu duk ajak judi, sampai orang komen di bawah baru saya tahu. Oi, judi rupanya. Sampai tak ambil tahu pun tak boleh juga kan. Takut masuk kedai judi tak tahu. Kan? Rupanya syarikat tu syarikat judi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dosa besar nombor 1 ni bulan Ramadan. Dosa besar yang kedua, raya itu adalah raya yang disyariatkan oleh Allah. Tuan, raya puasa, depa pakai baju raya, berlakon, menyanyi, ajak berjudi tu. Raya itu adalah hari raya yang disyariatkan oleh Allah, bukan pendapat ulama. Idul Fitri ini adalah satu perayaan yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad. Dosa besar yang kedua, pemain. Dosa besar yang ketiga, ajak orang berjudi pula. Seru orang ramai berjudi. Tuan-tuan ingat 1000 orang kah tengok tu yang ni, yang berjudi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Video-video yang mengarut, yang ni bila kita renung, dia jadi tak boleh nak masuk otak kita, tak boleh nak proses lah, sebab dia melangkaui batas seorang Muslim yang normal dah, tak boleh dah. Dengan berpakaian raya, dengan buat sambutan raya dalam bulan Ramadan. Yang keempat, ajak untuk buat salah satu daripada 10 dosa yang paling besar dalam Islam, iaitulah dosa berjudi. Anak siapa lah 3-4 orang tu, kesian mak ayah dia. Itu nombor 5 tuan, nombor 5. Dosa besar yang kelima, dia mencemarkan maruah ibu dan ayah yang membesarkan dia. Entah, bila tengok yang tu, yang duk main ni di otak saya, yang duk proses yang tu, 1, 2, 3 proses. Siapalah yang nak pergi bagi tahu kat 3-4 orang remaja Islam ni yang terlibat ni, yang berlakon ni. Depa berlakon tuan,
tapi melebihi had yang dibenarkan oleh syarak. Semoga mereka bertaubat dan diterima taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut antara keistimewaan puasa di akhirat nanti, yang mana siapa yang buat puasa ni pahala dia besar. Ayat ni biasa kita dengar. Dan siapa yang tinggal puasa, hina puasa, dia punya dosa juga sangatlah besar. Saya nak hurai kat tuan-tuan lah ni, point sekarang ni ialah saya nak hurai kat tuan-tuan, besar ibadat puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadat puasa ni semua rasul berpuasa, menahan diri daripada makan, minum, syahwat, sejak daripada rasul yang paling awal sampai rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, telah difardukan, diwajibkan puasa Ramadan seperti mana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Hak kita puasa ni tuan-tuan, dulu orang Islam dulu semua puasa. Orang-orang Islam dulu, umat Nabi-Nabi dulu semua puasa, bukan kita yang pertama. Maka ibadat puasa besar, ibadat puasa nombor satu ialah semua umat-umat terdahulu berpuasa. Nombor dua, puasa Nabi sebut dalam satu hadis bahawa semua ibadat Allah Ta'ala gandakan daripada 10 hingga 700 kali ganda. Semua ibadat tak sama. Baca Quran, Tuhan ganda satu huruf 10 pahala. Quran kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam tu ada lebih kurang 160 pahala. 160. Sebab bacaan Quran satu huruf digandakan 10. Kemudian sedekah, kemudian haji, kemudian semayang berjemaah. Ni saya sebut contoh ni. Siapa yang semayang fardu berjemaah, Allah gandakan sebanyak 27 kali ganda. 27 kali. Illa saum, kecuali puasa. Ini ada hadis. Yang ni ada hadis. Kecuali puasa. Gandaan puasa kata Allah, aku rahsiakan. Yang ni hebat puasa ni. Bukan puasa Ramadan saja, puasa sunat pun sama untuk umat Nabi Muhammad. Kalau ibadat-ibadat lain Allah bagi tahu berapa Allah Taala gandakan. Kalau haji mabrur dapat apa, Quran dapat apa, sedekah dapat apa, zakat dapat apa, puasa aku rahsiakan. Aku tak beritahu. Ini tuan-tuan perasan ke tak, saya tak tahu. Tapi kita nak ulang kaji tengah hari ini. Illa saum kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Matan hadis ni sangat banyak. Saya jumpa satu saja matan yang bercakap bahawa tiap-tiap amal ibadat umat Muhammad aku gandakan daripada 10 hingga 700 kecuali puasa. Sebab puasa aku rahsiakan.
Subhanallah. Hak ni tak ada pada ibadat lain, tuan-tuan. Kelebihan hak puasa ni dia tak ada tentang ibadat lain. Sebab tu dia setahun sekali saja. Ada orang habis Ramadan, tunggu Ramadan tahun depan pula nak puasa. Dia tak puasa sunat langsung. Ni hebat juga ni. Kan? Hebat kot belakang lah, bukan hebat mai ke depan. Habis Ramadan sampai Ramadan tahun depan, sehari pun tak ada puasa sunat. Subhanallah. Tuan-tuan, yang tu kena hati-hati. Sebab apa? Sebab tak ada keberkatan puasa Ramadan di dalam kehidupan dia. Orang yang berkat berpuasa dalam bulan Ramadan, kalau ada berkat puasa tu, insya-Allah sehari sebulan pun dia mesti puasa sunat. Muhasabah tuan-tuan, ini muhasabah. Siapa yang ingat tahun lepas daripada Syawal sampai nak masuk Ramadan sehari pun tak ada puasa sunat, ketahuilah tiada keberkatan puasa Ramadan dia hak 30 hari tu. Dia sepatutnya sehari pun tak apa dah, sekurang-kurangnya mengalir berkat puasa Ramadan, paling kurang. Dan ramai orang, tuan-tuan, saya tanya, tak ada langsung puasa sunat, tak ada terus. Subhanallah, tak ada. Yang ni kena muhasabah. Sebab dia boleh menjadi salah satu kayu ukur kepada kualiti ibadat Ramadan kita, sama ada diterima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tu kelebihan puasa. Jadi Nabi sebut, aku gandakan semua ibadat kecuali puasa aku rahsiakan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila yang kita nak tengok pahala puasa kita? Jawapan dia di padang mahsyar. Nanti di mahsyar, saya dan kita semua akan melihat pahala puasa hak Allah ganda tu. Kalau kita sedekah RM1, siapa yang ikhlas dia paling tinggi, sedekah tu dia boleh pi sampai 700 kali ganda. Ni hadis, tuan-tuan. Allah boleh balas sedekah dia sampai RM700. Kalau tahap ikhlas dia sangat tinggi. Tapi puasa tak? Puasa dia lebih pada tu lagi. Puasa. Bila yang kita nak tengok pahala puasa ni? Jawapan dia di mahsyar. Sebab tu ada hadis, tuan-tuan selalu dengar hadis ni, iaitu kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Ada dua. Kegembiraan bagi orang yang berpuasa ada dua. Yang pertama ketika mana dia berbuka, dan yang kedua saya rasa semua orang boleh sambung, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Perasan dengan tak perasan je hadis ni, tuan-tuan. Apa dia? Orang yang berpuasa itu akan gembira dua kali. Yang pertama waktu dia berbuka, yang kedua Nabi kata ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Subhanallah. Hak ni yang jarang orang hurai, tuan-tuan sekalian. Besar ibadat puasa ni, besarnya ibadat puasa yang Allah rahsia ni. Allah rahsia ni, Allah rahsia. Rupanya rahsia itu ketika mana kita ambil buku kita di padang mahsyar, waktu tu kita akan berasa seronok waktu tengok betapa banyak Allah Ta'ala gandakan pahala puasa tu. Lah ni di dunia kita dengar hadis yang saya baca tengah hari ini, di dunia
Bila Nabi sebut Allah gandakan pahala puasa tu berapa, Allah rahsiakan, rupa-rupanya gandaan itu akan dibaca dan dilihat oleh kita ketika mana di mahsyar, dan waktu itulah baru kita faham. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih, apabila dia berjumpa dengan Tuhannya, dia akan gembira dengan puasa yang dia bawa. Puasa Ramadan dan puasa sunat yang dia bawa. Maka tuan-tuan, sebab tu di kalangan umat Nabi Muhammad ni, bila pahala puasa ni dia besar, maka puasa sunat tak ramai orang boleh buat. Kalau dulu ibu-ibu kita, mak kita umur 50-an, 60-an, 70-an, puasa sunat ni tiap-tiap minggu, Isnin Khamis wajib. Bukan sahaja puasa sunat Isnin Khamis, mai Rejab sebulan dia puasa. Betul tak? Dulu banyak. Lah jumpa tak lah? Lah sekali hak kuliah, hak bagi kuliah tu tak buat. Saya ni kata kat saya sendiri ni. Tuan-tuan, Rejab sebulan nak jumpa hari ni orang buat, susah ke senang? Dulu kalau kita pergi pondok, apa mak saya duduk pondok kan, bila kita pergi pondok apa semua, tok ni puasa sebulan Rejab, tok ni puasa sebulan, tok wan ni puasa sebulan Rejab, biasa. Subhanallah. Dia makin lama, dia bukan makin banyak hak boleh buat ibadat tu, dia lagi sikit. No, sebulan Rejab, sebulan Syakban, sebulan Ramadan, 3 bulan. Tuan-tuan jumpa lagi hari ni? Ada, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Sahabat yang paling banyak puasa, nama sahabat ni Abdullah ibn Rawahah, yang paling banyak puasa sunat. Sehingga kan pada satu hari sahabat-sahabat dengan Rasulullah bermusafir. Kita musafir naik kereta pun buka puasa dah, memang tak berdosa pun. Harus berbuka kalau musafir, dan wajib qada. Tapi tak boleh duk pi sila dekat meja R&R makan, buka berkelah tu. Tetap wajib, tak tunjuk kat orang yang lain yang berpuasa. No? Okey. Sahabat-sahabat musafir dengan Nabi satu hari. Musim panas. Ni sahabat ni cerita, dia kata ketika itu adalah musim panas. Orang Perlis kalau sebut musim panas, hak paling panas sekali di Malaysia ni Perlis. Paling panas. Harum manis pun banyak. Tempat lain dia tak apa nak naik sangat. Tuan, subhanallah. Bila sebut bermusafir musim panas, kita hak duduk Kedah pun sama, panas juga, tapi Perlis panas lagi kan. Kita hak duduk tempat panas ni, kita boleh bayang bermusafir musim panas. Bukan naik Proton Perdana, bukan naik Honda Civic tuan-tuan. Naik Proton Unta, kereta unta tu lah, naik binatang tunggangan musim panas. Kata sahabat tadi, waktu tu bukan bulan Ramadan, semua orang tak puasa kecuali 2 orang saja. 2 aja sahabat tu kata. Bermusafir musim panas, naik kuda, naik unta, sahabat kata dalam ramai sahabat 2 saja berpuasa. Siapa dia tuan-tuan? Kata sahabat tadi, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 dia. Dia tu ialah Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Banyak. Puasa yang paling banyak. Dan puasa sunat ni
Semakin lama semakin ditinggalkan. Sebab itu antara kelebihan dia yang Allah bagi, yang ni pun di akhirat. Tak sah saya sebut kelebihan waktu kita ambil buku amalan, tengok puasa tadi kan. Itu satu. Dan yang keduanya, Nabi sebut as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran, dua ibadat sahaja yang boleh memberi syafaat di hari kiamat. Nah, dulu kita duk dengar hadis, saya pun pernah sebut. Mikrofon ni ditarik yang liuk. Abang Ustaz Yusani kena ubah hak tak tarik. Kering sungguh. Saya musafir. Saya kalau saya masuk lama tu. Dia tarik liuk. Siapa pernah bercakap dia tahu. Dia serak liuk yang kering. Tuan-tuan, dulu kita duk sebut, saya duk ceramah dulu, bahawasanya di mahsyar esok ada satu ibadat dia boleh bagi syafaat dekat Tuhan dia. Nama ibadat tu Quran. Nama ibadat tu Quran. Quran ni sampai tahap bila nama saya dipanggil, saya pun pi buka buku amalan, Quran mai. Quran mai. Quran mai, kita boleh tengok Quran tu, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang mai mewakili Quran, mewakili Al-Quran keseluruhannya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran ini di padang mahsyar dia berhujah di hadapan Allah. Dia yang berhujah. Oh, tuan aku tak salah, tuan aku tak buat ni, tuan aku dia berhujah sampai habis amalan orang yang menghidupkan Quran itu, sampai habis ditimbang amalan dia. Dan ibadat kedua yang kita nak sebut tengah hari ini, yang boleh bagi syafaat macam Quran, nama dia puasa. Nama dia puasa. Seperti mana saya dan kita semua akan melihat Al-Quran. Quran dia main dalam rupa bentuk kita boleh tengok. Kan? Maka ibadat kedua yang kita boleh tengok di mahsyar, nama dia puasa. Puasa ni dia main dan kemudian dia bagi syafaat kepada orang tadi ni. Orang yang membanyakkan puasa. Sebab di mahsyar esok, tuan-tuan, geng yang banyak puasa ni Allah himpun setempat. Hak banyak baca Quran Allah himpun setempat. Hak berjihad fi sabilillah Tuhan himpun setempat. Hak banyak sedekah Allah himpun setempat. Yang geng ulama Rabbani, kumpulan ulama Rabbani, ulama yang saleh, Allah himpun setempat. Begitulah adilnya Allah yang tahu saya dan kita semua. Tak semua kita dia jadi selesa dengan semua jenis ibadat. Betul ya tuan? Sebab tu ada sahabat terkenal dengan puasa. Ada sahabat terkenal dengan jihad. Ada sahabat terkenal dengan bangun malam sampai berdiri sampai sepenuh malam. Ada sahabat terkenal dengan Quran. Kita, saya dan kita semua dalam dewan ni semua macam tu. Ada orang Allah buka hati dia, dia suka dengan Quran. Quran ni tak boleh lah. Dia pi keluar ke, dia duduk di rumah ke, dia pi rumah anak dia ke, dia pi umrah ke, dia pi berjalan sampai New Zealand di mana ke, Quran tak tinggal. Hari-hari. Dia jadi jatuh hati dengan Quran. Dia jatuh hati dengan Quran. Ada orang dia jatuh hati dengan sedekah. Quran tak berapa sangat.
malam Jumaat je. Tu pun duduk kat negeri hak tak boleh baca Yasin malam Jumaat, tak baca juga. Duduk Venezuela mana tu, tak ada juga malam Jumaat. Dia tak berapa sangat dengan Quran ni. Dengan Quran tak berapa sangat, sembahyang sunat pun tak berapa sangat. Tapi kalau sedekah, Masya Allah, kerana Allah dia bersedekah. Memang kerana Allah. Dia merahsiakan sedekah dia. Dia banyak tolong orang susah melalui sedekah dia. Dia jatuh hati dengan sedekah. Ni yang ulama bagi tahu. Tiap-tiap orang ni, tuan-tuan kena cari, kita ni apa dia. Kalau kita tanya diri masing-masing, kita kata hang suka apa? Dia pun jawab mengai. Oh, jam. Dia tak jawab hak agama ni, dia jawab hak lain. Dia kata mengai, luk dalam. Kita pun tanya sekali lagi, dak ni hang suka apa? Yang paling senang dengan jiwa hang apa dia? Dia kata futsal. Pi kot tu juga, dia pi kot dunia juga. Yang ni bahaya. Ni muhasabah kedua, kena cari tuan-tuan. Kena cari satu sudut dalam jiwa kita untuk akhirat dan untuk Allah. Kena cari. Bagi hidup sudut jiwa itu yang mati tu, kena bagi hidup. Sebab tiap-tiap orang Allah mesti bagi satu ibadat yang dia suka dengan ibadat tu. Dan dengan ibadat itulah dia mendapat redha Allah. Allah pandang dia sebab dia banyak hak ibadat tu. Yang lain dia tak tinggal. Semayang jemaah, semayang 5 waktu dia tak tinggal. Puasa Ramadan buat, zakat dia buat keluar. Tak ada apa, yang tu tak ada masalah ni. Hak benda sunat ni. Yang menjadi buah hati dia, yang menjadi kegemaran dia, yang menjadi rutin yang paling dia seronok dan dia tak tinggal. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis lain tentang kelebihan puasa, pintu syurga ada 8. Salah satu daripada pintu syurga itu namanya Rayyan. Nama Rayyan. Nama macam moden sikit kan. Sebab tu hari ni kita nampak nama Rayyan ni banyak orang berpekat bubuh nama anak-anak Rayyan, anak lelaki lah. Rayyan ni nama pintu syurga. Nabi kata yadkhulu minhu shaimun. Pintu tu hanya orang yang banyak puasa saja masuk melalui pintu itu. Mulianya puasa. Punya banyak ibadat tuan-tuan, beratus jenis ibadat. 8 saja pintu syurga Allah buat. Salah satunya pintu untuk orang yang rajin puasa. Subhanallah. Nabi kata pintu tu orang yang rajin puasa saja masuk. Boleh angkat tangan ke waktu tu? Tak angkat tangan. Ketika itu kita tak angkat tangan. Kalau kita daripada hidup yang rajin puasa, Ramadan kita ikhlas kerana Allah 30 hari, sepanjang tahun kita Isnin Khamis tak pernah tinggal. Masuk je Rejab penuh, Sya'ban penuh, Ramadan penuh. Semua kerana Allah. InsyaAllah melalui pintu Ar-Rayyan. InsyaAllah. Kan? Saya pun tak tahu. Tetapi Nabi cerita apabila orang-orang yang rajin puasa ni bangun. Tuan-tuan bayang hari anugerah. Hari anugerah di depan berapa ratus bilion manusia. Allah pun umum. Bangun mereka-mereka yang dahulu meninggalkan syahwat makan dan minum kerana aku. Sekarang diumumkan umat-umat ataupun hamba-hamba aku yang paling banyak menahan syahwat makan dan minum kerana aku pada siang hari, hari ini mereka dimuliakan dengan anugerah khas masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Kita pun makan mangkit. Hak lain boleh mangkit ke? Tak boleh. Nabi kata apabila kesemuanya telah masuk, pintu itu ditutup buat selama-lamanya. Fala yadkhulu minhu ghairuhum. Selain daripada mereka, takkan seorang pun yang masuk melalui pintu itu. Radhiyallahu anhum. Subhanallah. Tuan-tuan,
Habis orang-orang yang rajin berpuasa di atas muka bumi ni masuk, Nabi kata pintu mulia itu akan ditutup, tak dibuka dah selama-lamanya. Tinggal pintu sedekah pula. Diumumkan, hamba-hamba aku yang hidup di dunia yang tidak berkira dengan harta yang aku bagi kepada mereka, untuk mereka mula bangun dan berjalan menuju ke pintu sedekah, masuk ke dalam syurga mendapat redha Allah melalui pintu sedekah. Bangkit kawan-kawan kita. Tuan-tuan, kita tengok dah waktu tu. Tengok, kita akan tengok. Tak panggil juga nama ni. Tak panggil juga nama ni. Duk ingat dulu ni. Aku rajin apa dulu? Rajin main dam. Pintu dam tak ada. Rajin tikam nombor ekor. Tuan-tuan ingat tak dulu buat apa di dunia? Akan ingat seperti mana tengah hari dan petang ni. Sebab tu bila ulama dia bercakap, dia nasihat, pulunlah hak dunia ni. Kerana hak dunia ini, kenangan yang singkat di dunia ini akan membuatkan kita keputusan kepada hidup kita kekal, sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka. Bila Tuhan umum orang yang banyak bagi harta yang Allah bagi, dan bersedekahlah daripada harta yang kami bagi. Tuan-tuan balik tengok ayat sedekah dalam Quran. Kesemua ayat sedekah dalam Quran, bila Allah sebut wa anfiqu, belakang tu Tuhan akan beritahu mimma razaqnakum, daripada harta yang kami bagi. Bukan sebab hang pandai menega, bukan sebab kelang hang besar, bukan sebab kedai hang banyak. Kami yang bagi. Kami, iaitulah Allah yang bagi ilham, yang bagi kreatif, yang bagi cerdik, yang bagi rajin. Sebab tu setiap kali Allah Ta'ala suruh kita bersedekah dan infak, Allah akan sebut daripada harta yang kami kurniakan. Kena perasan, perasan tak perasan? Ini orang yang ada harta, kena perasan. Jangan ingat 2-3 juta tu dia duduk seronok simpan. Banyak enggak ustaz sebut, ustaz 2-3 juta tak ada tang ni. Tapi kalau KL 2-3 juta tu kan 5-16 orang memang ada. Satu ceramah macam ni kan 5-16 orang tu memang ada. Duk seronok simpan, dia duk seronok simpan hasil kerajinan dan kreatif aku dalam berniaga. Tak keluar. Sampai mati dalam simpanan, berbelas juta dalam simpanan sampai mati. Ayat Quran duk ulang, wa anfiqu, keluarkan harta yang kami bagi, keluarkan harta yang kami bagi, keluarkan harta yang kami bagi. Bangkit satu grup, berjalan masuk melalui pintu nama as-sadaqah, lalu kata Nabi pintu itu pun ditutup buat selama-lamanya, takkan dibuka dah sampai bila-bila. Kemudian Allah diumumkan tetamu-tetamu mulia seterusnya daripada mereka yang berjihad fi sabilillah. Suka jihad. Dia suka jihad, tapi jangan tak semayang subuh pula. Hak tu ditipu iblis. Dia suka jihad. Tuan-tuan jangan ingat zaman jihad tak ada tau. Ni kita masih lagi ada peluang untuk berjihad. Dulu saya dah ceramah dah tuan-tuan di masjid ni banyak kali dah tentang berjihad. No? Bangkit grup berjihad, kita pun tengok, kuih banyak pi ni. Tutup pintu jihad selama-lamanya. Kita ni hak mana ni? Kita ni lorong mana? Lorong mana kita ni? Pintu jihad tutup dah, pintu sedekah tutup dah, pintu puasa tutup dah. Allah umum pintu keempat, pintu kelima, pintu ketujuh. Bila pintu yang terakhir Allah umum. Bila pintu yang terakhir Allah umum, kita tak berjalan pi. Tuan-tuan nak masuk ke mana? Jawapan dia tak masuk dah.
Sebab pintu tu ke-8-8-nya akan ditutup oleh Allah sampai bila-bila. Tutup pintu syurga. Ini petang ni pintu syurga sedang dibuka petang ni. Sekarang ni kita duk bercakap ni pintu syurga sedang dibuka. Subhanallah. Tuhan nak abang aku muliakan bulan Ramadan. Tu tajuk pintu syurga lah. Semua kita tahu kan. Cumanya saya nak ajak tuan-tuan kita renung, kita muhasabah. Kalaulah 88 pintu waktu mahsyar tu tutup, maksudnya ketahuilah kita tak ada ruang nak masuk mana-mana pintu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Balik cuba tengok nama-nama pintu syurga. Entah balik semua ada handphone kan, semua ada handphone, tulis nama-nama pintu syurga. Pintu sembahyang, pintu sedekah, pintu jihad, pintu rayyan untuk puasa kan. Tengok kita yang mana, kita hak mana, hak mana mungkin insya-Allah yang kita boleh pujuk diri kita, kata insya-Allah kita pintu ni kan, boleh pujuk diri kita. Yang terakhir untuk tengah hari ini, yang terakhir untuk tengah hari ini ialah awal lagi tapi saya tak larat. Pedih tengkuk ni, pedih. Dia serap ayat liang, dia pedih sikit. Kemudian doa yang kita agak lupa sikit dalam bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan ni bulan mustajab doa. Siapa yang ada permintaan kepada Allah, maka dia boleh banyakkan dalam bulan Ramadan. Ulang-ulang dalam bulan Ramadan, terutamanya pada waktu-waktu yang mustajab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ketika sebelum berbuka. Kita sebelum berbuka, hak itulah yang paling kalut sekali. Ayak tak mancuh lagi kan. Ni ayak kalau aku tak mancuh, siapa tak mancuh? Nu tempit, hak lain semua duk sila depan TV. Kita tak ada budaya sebelum 3-4 minit sebelum buka puasa semua berdoa, kerana Allah menjadikan umat Nabi Muhammad ni doa dia Allah tak tolak. Apatah lagi bila bulan puasa, tambah lagi sebelum berbuka. Yang tu waktu yang mustajab. 2-3 minit ajak ahli keluarga, handphone tinggal depan. Ni kalau saya tak sebut 2-3 minit, semua buat macam tu. Sekali dengan pak hak panggil tu, dia pun ni juga duk tengok mesej, duk baca. Lepas tu semua diam. Dah ustaz suruh duduk berkumpul dah. Berkumpul itu untuk berdoa. Kalau kemas lagi, pak berdoa. Yang tu kemas. Yang tu paling kemas kan, ayah tu. Wahai Allah, anak aku Ismail ni puasa. Wahai Allah, terimalah puasa dia, masukkanlah aku dengan dia dalam syurga. Wahai Allah, isteri aku ni puasa, kami puasa. Wahai Allah, sebut nama isteri, nama anak. Subhanallah. Terima puasa kami wahai Allah, seperti mana kami berhimpun melakukan amal ibadah kepadamu wahai Allah, impunkanlah kami sekeluarga dalam syurga Firdausmu wahai Allah. 2 minit, 3 minit berdoa. Ini orang terlepas pandang, no? Ada orang 5 minit sebelum buka puasa duk bungkus ayam percik lagi. Bungkus ayam percik lagi. Bazar Ramadan ni kalau pi waktu sebelum buka puasa semua sedap. Gelintir tik kambing
buat goreng pun habis, celup tepung kan. Kan orang tahu. Teruk sangat buat contoh noh. Tak nak abang. 5 minit duduk di bazar lagi. Dia peniaga tak apalah, yang tu sebab dia peniaga. Ni hak tak peniaga ni, hari-hari 10 minit nak buka puasa duduk tang tu lagi. 5 minit duduk tang tu lagi. Subhanallah. Kan? Duduk di rumah, duduk depan lauk tu pakat berdoa. Nak berdoa seorang-seorang pun tak apa, nak berdoa ramai-ramai pun tak apa. Nabi sebut pada bulan Ramadan, setiap hari dalam bulan Ramadan Allah menyenaraikan. Ini benda baru Allah mengeluarkan senarai nama mereka-mereka yang dibebaskan daripada api neraka. Sebab tu tuan-tuan, waktu saya mengaji di Syria dulu, tiap-tiap hari telinga saya ni kalau bulan Ramadan saya akan mendengar antara doa yang dibacakan oleh para ulama tiap-tiap hari, waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Wahai Allah, pilihlah kami pada hari ini untuk tersenarai di kalangan mereka yang dibebaskan daripada api neraka. Dalam bulan Ramadan, tiap-tiap hari, setiap hari Allah pilih nama mereka-mereka yang dibebaskan daripada api neraka. Minta yang ni tuan-tuan. Minta dengan Allah. Kan? Minta dengan Allah permintaan ini. Lagi hebat tuan-tuan, orang yang jiwa dia lebih besar. Ini saya beritahu benda yang ulama kami ajak. Walaupun sebenarnya kena latih hak ni dulu. Kita kena latih minta untuk diri kita, keluarga kita, latih hak tu dulu. Dia pi step yang lebih jauh, kita akan minta, wahai Allah, bebaskanlah aku dan ahli keluarga aku daripada api neraka. Wahai Allah, bebaskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka jahanam. Berdoa untuk umat Rasulullah cukup besar. Kalau doa itu diterima tuan-tuan, doa itu diterima, maka sebanyak mana orang yang kena doa kita itu, kesemua kebaikan doa itu kembali kepada kita yang mendoakan. Sebab tu apabila ulama mereka berdoa, mereka akan berdoa untuk seluruh umat Islam. Wahai Allah, ampunkan dosa aku, dosa mak ayah aku, wahai Allah, dosa ahli keluarga aku, wahai Allah, dosa muslimin dan muslimat. Wahai Allah, ampunkan sakit, wahai Allah, sembuhkan sakit ahli keluarga aku dan sembuhkan sakit semua muslimin dan muslimat. Wahai Allah, bebaskanlah aku daripada api neraka jahanam, ahli keluarga aku daripada api neraka jahanam, bebaskan muslimin dan muslimat kesemuanya daripada api neraka jahanam. Itulah doa yang paling besar sekali tuan-tuan. Apabila setiap kebaikan yang kita doakan, kita masuk sekali. Bukan modal apa pun. Modal dia iman dan jiwa besar. Yang tu je modal dia. Iman dan jiwa besar membuatkan seseorang itu pahala dia begitu banyak apabila dia sentiasa mendoakan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Jadi setakat tu dulu insya-Allah untuk petang ni. Semoga apa yang saya sampaikan secara ringkas pada petang ni menjadi tauladan yang iktibar kepada saya dan kita semua untuk kita jadikan panduan selama kita hidup sampailah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu dulu, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.